مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita, dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga kita jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, tak sedia pada hari Jumaat, hari-hari lain pun teruskan berselawat. Dan juga kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, dan juga kepada para sahabat baginda, dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar hari ini? Kami di Tamal mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya meneruskan perkongsian saya seperti biasa, topik-topik yang menarik insya-Allah untuk kita semua, iaitu tajuk utama kali ini saya tak kongsikan berkisah perniagaan, boring juga kadang-kadang kan. Hari ini saya ingin bercerita lah, ceritanya apa? Tajuknya berkenaan dengan seorang penyambut tetamu, tapi sedar tak sedar dia punya net worth dia punya macam harta terkumpul dia 1.7 bilion. Siapakah dia? Tunggu kejap lagi saya akan kongsikan lah. Dan juga saya akan, di samping tu seperti biasa saya akan kongsikan juga topik kedua berkenaan dengan peluang perniagaan untuk mereka yang terkesan di luar sana. Sesiapa yang ingin dibantu untuk perbaiki ekonomi, kita bina pendapatan kita bersama-sama, insya-Allah, bersama dengan AR Tamal. Dan juga yang ketiga saya akan kongsikan juga saya berkenaan dengan hasil pembacaan saya lah, beberapa artikel, beberapa penulisan berkenaan dengan Ajwa ni, untuk pengetahuan kita bersama, kehebatannya Ajwa yang kadang-kadang kita tak perasan, rupanya ada produk yang Allah ciptakan, yang memang khusus untuk manusia, yang kata orang free of chemical, free of benda yang boleh mendatangkan mudarat, yang boleh mendatangkan kesan sampingan, ini Allah ciptakan untuk manusia. Dan juga yang terakhir saya akan kongsikan topik berkenaan dengan COVID-19 lah, untuk sebagai pesanan kita bersama-sama, kita masih lagi dalam PKPD ni ataupun PKP ke, kita harus ingat mengingatkan satu sama lain agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni secepat yang boleh, supaya kita boleh lagi beraktiviti lah, dan juga bersama keluarga, ataupun kita boleh dia boleh bangunkan balik ekonomi kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, tanpa melengahkan semua, sebelum tu saya terlupa, saya nak beritahu kepada yang belum mengenali saya, saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor, dari perniagaan AR Tamal, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al-Hijaz Mart International Sdn Bhd, yang mana salah satu produk utama kami ialah produk kesihatan pati ajwa ataupun jus kurma ajwa. Dan kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana, tak kira peringkat umur, sama ada dewasa ataupun kecil ataupun bayi, insya-Allah, dengan menjaga kesihatan tu agar sentiasa sihat, insya-Allah, agar rasa nak perbaiki kesihatan tu agar lebih sihat, dan juga dengan tujuan untuk beribadat contohnya, ataupun untuk beraktiviti bersama dengan orang yang tersayang, ataupun ingin membantu orang lain. Jadi kita sihat ni macam-macam kita boleh buat, yang mana yang boleh mendatangkan pahala, insya-Allah. Dan juga di samping tu kita akan rasa lebih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saya akan kongsikan. Dan juga rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan dan puan sekalian di luar sana, dengan produk kesihatan kami. Saya beritahu tadi, produk kesihatan iaitu pati ajwa atau pati kurma ajwa. Dan
macam mana, apa tindakan yang tuan perlu lakukan ialah kalau nak tahu, PM kami, DM kami atau komen di bawah. InsyaAllah kami akan bagi info ni percuma untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan di luar sana. Okey, baik. Saya teruskan perkongsian saya pagi ini, tanpa melengahkan masa. Saya teruskan, iaitu tajuk topik saya yang pertama ialah berkenaan dengan sebenarnya satu cerita lah, satu cerita yang saya ada terbaca di luar sana berkenaan dengan dipendekkan tajuk dia ialah seorang penyambut tetamu, tapi dia punya, kata orang, harta ataupun dia punya kita panggil harta lah, harta terkumpul dia bukan 1.7 bilion. Siapakah dia? Okey, ikuti apa perkongsian saya. Siapakah dia? Dia macam ni, penyambut tetamu ni dia sebenarnya dia salah seorang dulu, dia salah seorang pekerja di satu syarikat gergasi lah yang sekarang ni yang beroperasi di China, iaitu Alibaba. Siapa tahu Alibaba? Siapa ada tahu Alibaba, kongsikan bawah. Kalau siapa tahu cerita mengenai Alibaba pun, atau sejarah ataupun latar belakang Alibaba, siapa founder dia, boleh kongsikan di bawah. Apa dia buat, kongsikan di bawah, InsyaAllah kita kongsi ilmu. Dan untuk pengetahuan kita bersama, Alibaba ni dia adalah sebuah syarikat e-dagang, e-commerce, e-dagang, e-trade, yang mana dia berkonsep B2B ataupun business to business, yang saya kira paling besar lah, yang terbesar sekali di dunia, yang mana dia beroperasi di China sana, di mainland sana lah, China. Dan juga dia mempunyai berbelas-belas cawangan operasi dia, dia punya cawangan dia, yang antaranya beroperasi di Spanyol, di United Kingdom, di Itali, di Jepun, di Australia, dan banyak lagi lah beberapa negara lain lagi di dunia ni dia beroperasi. Dan juga dipendekkan cerita, Alibaba ni dia macam wholesaler lah, pemborong untuk penduduk dunia yang nak beli pukal, barang-barang pukal ni secara online. Dulu kalau kita ikut dulu, kita kalau nak beli barang tu, kita kena telefon, kita kena fax semua, kita kena travel. Ni tak payahlah, dia melalui platform e-dagang ni kita dah boleh tengok produk-produk. Dan kebanyakannya yang kalau kita tengok produk ni semua genuine lah, dia ada certification dia kat situ, bukan jenis scammer banyak lepak tu. Dia memang control dia punya, kita panggil, platform dia lah, daripada scammer-scammer ni. Dan juga beberapa cerita Alibaba ni dia merupakan laman web yang terbesar di dunia, yang Alibaba ni dia menguruskan beratus-ratus juta pengguna lah, dan dia Alibaba ni dia mengumpulkan berjuta-juta usahawan kecil dan besar di seluruh dunia, dikumpulkan dalam platform e-dagang ni. Dan berbalik pada tajuk tadi, siapakah penyambut tetamu yang dia punya worth ni, ataupun dia punya harta 1.7 bilion. Dia macam ni, dia siapa si penyambut tetamu ni? Dia sebenarnya dia adalah seorang wanita, yang dulunya dia seorang penyambut tetamu di syarikat Alibaba di sini, di China sana lah. Dan juga seperti mana saya cakap tadi, dia seorang billionaire sekarang ni, dan dia punya net worth dia ataupun dia punya kekayaan tu bernilai 1.7 bilion dolar US. Banyak tu. Kalau Malaysia kita kali 6 lah, 7. Lebih kurang dalam 8 bilion lah, lebih kurang 8 bilion. Dan juga apa yang menarik tentang wanita ni ialah usaha dia tu. Dia tidak pernah putus asa dalam bersama dengan turun naiknya syarikat Alibaba ni, yang menyebabkan beliau dapat bertahan lama dengan syarikat ni dan terkenal. Dan beliau, wanita ni, dia join Alibaba ketika umur dia, kalau tak silap, 30 tahun pada tahun 1999 ataupun 2000, dia join company ni.
Dan pada diceritakan sini dia ni pada asalnya dia mohon untuk jawatan pembantu takbir di Alibaba sana, di China sana. Tapi ditolak lah. Yang dalam interview yang pertama dibuat tu, dia ditolak lah. Dan kemudian tapi kesungguhan dia nak bekerja di syarikat Alibaba ni, dia apply sekali lagi. Dia apply, dia pohon sekali lagi untuk interview sebagai pegawai ataupun pegawai takbir, tak silap. Dan akhirnya dia mendapat tempat lah di Alibaba sana. Tetapi tak dapat pegawai takbir, dia dapat kerja diberi jawatan sebagai penyambut tetamu. Dan beliau ni dia seorang yang berpandangan jauh, wanita ni. Ucap saya nama dia Judy Tong. Judy Tong. Dia seorang berpendapat, dia seorang berpandangan jauh. Dan ketika dia menjadi penyambut tetamu tu, dia ambil jawatan tu, dia tak fikir jawatan, dia ambil jawatan tu, selama dia dapat bekerja dengan Alibaba. Dari situ dia growkan dia punya, kita panggil talent dia, iaitu dia tonjolkan diri dia hari demi hari. Dia buktikan yang dia mampu naik corporate ladder dekat Alibaba tu. Dan antaranya dia ni prihatin, dia prihatin dengan apa kerja yang dibuat. Antara dia hantar memo lah kepada contoh macam jadual kereta api untuk rakan sekerja dia, diberitahu lah ni, dia orang kan banyak travel kan, dikirimkan memo ni, hari ni dia share jadual tu, dia ada tugas, kemudian dia banyak beri air kepada rakan sekerja dia dalam musim panas. Reason dia suka cuit hati pekerja-pekerja dekat sekitar Alibaba tu. Dia kata orang, dia buang ego lah. Yang penting kita satu tim, kita bekerja sama, kita fokus sama-sama, kita nak berjaya sama-sama, bukan kau aku. Payah dia kena bergerak dalam satu tim. Begitu juga kalau kita bisnes, kita kalau ada tim, sama ada kita ada staff ataupun kita ada tim sale kita, sama ada dropship ataupun stokis atau master stokis atau agent ke kan, dealer ke, kita kena pastikan kita ni in a team, kita bergerak secara berkumpulan. Macam tu. Kalau macam jerung tu, dia seekor ni kita macam kita panggil killer dolphin lah, dia bergerak secara berkumpulan. Kalau dia nak attack sesuatu benda tu, dia bergerak secara berkumpulan. Dan juga dipendekkan cerita, lepas tu setahun kemudian Judy Tong ni dia berpindah lah ke bahagian customer support. Dia dipromotkan customer support. Dan setiap saya setelah dalam beberapa bulan beliau kembali balik kerja dekat urus takbir lah. Dan juga dia dipromot sebenarnya, dipromot lagi, dan hinggalah ke satu level dia jadi pengarah di bahagian pengurusan tu, yang mana para board ni nampak dia kerana dia punya kecekapan dia bekerja tu, ketangkasan dia, kecepatan dia tu, dia punya, kita panggil speed dia bekerja tu. Jadi dia dipromotkan lah. Dan juga tak lama dia, sepanjang dia bekerja dengan Alibaba ni lebih kurang dalam 6 tahun, beliau dinaikkan pangkat, dia terus naikkan dalam masa 6 tahun tu, hinggalah dia daripada dia customer service, kemudian dia jadi dia transfer ke bahagian sumber manusia. Lepas tu akhir sekali dia jadi naik pengurusi, ataupun kita panggil vice president lah, untuk department yang dia dah sampai ke level tu, dia pada 2013 sampai ke 2013. Dan juga di sinilah dia punya career tu kita panggil bermula. Dia punya net worth dia tu bermula. Dalam tahun 2013, terhadap saya, Alibaba dia melancarkan satu website, nama dia cainiao.com, cainiao.com, cainiao.com. Yang ini website ni dia adalah merupakan anak syarikat logistik. Dia syarikat logistik, dia bukan anak syarikat Alibaba. Yang mana Judy Tong tadi yang bekas penyambut tetamu yang awal-awal dulu, dia diberi kepercayaan untuk memegang jawatan sebagai ketua pegawai operasi untuk syarikat logistik ni. Dan tahun demi tahun seterusnya, jadi Judy Tong ni
dia mula kata orang invest dalam Alibaba, dan dia adalah antara lebih kurang dalam 27-28 rakan kongsi Alibaba pada waktu itulah. Dan slowly Alibaba perform dalam bisnes dia, dan disenaraikan dalam IPO. IPO ni Initial Public Offering yang tertinggi lah pada masa tu. Dia punya value Alibaba ni 170 bilion lah. Dia berjaya memotong eBay dengan Amazon.com ni pada masa tu. Dan pencapaian Judy Tong ni daripada penyambut tetamu, kini dijadikan kongsi Alibaba. Kerana apa? Kerana dia punya kesetiaan dia sebenarnya yang kita nak belajar. Kesungguhan dia, kecepatan dia, dedikasi dia sebagai seorang pekerja tu berjaya. Dan akhir sekali, since dia jadi one of the board of director, jadi itulah dia valuekan, dia punya value dia is 1.7 billion. Itu dia net value seorang pekerja utama. Jadi itulah yang saya nak kongsikan ini. Apa yang penting pengajaran kita ialah kita ni sama ada founder ataupun kita ni seorang businessman, kita kena pastikan organisasi kita tu apa yang kita belajar staff ke ataupun dropship ke ataupun ejen kat luar sana, seelok-eloknya kita kena pastikan, sebagus-bagusnya kita kena pastikan kita ni sehaluan dengan kita punya matlamat, apa kita nak capai bulan ni, apa kita nak capai bulan depan, macam tu. Kita kena sehaluan, kena ada kesefahaman. Bila kita bergerak dalam tim ni, dia jadi macam kita panggil, ada satu pepatah, mungkin pepatah lah kot dia macam kalau lidi tu, penyapu lidi, kalau kita kita patahkan senang patah, tapi kalau kita jadi penyapu, maknanya dia macam lidi yang banyak, nak patah tu susah kan. Macam itulah dia punya kesatuan, dia punya kekuatan. Itu alhamdulillah, itu yang kita kena belajar. Kita kena work in team. Itulah yang yang kita dapat belajar daripada story ni, story Judy Tong ni, yang daripada Alibaba. Okey, baik. Boleh ke boleh? InsyaAllah moga dipermudahkan urusan kita, insyaAllah. Selesai topik 1, insyaAllah saya teruskan kepada topik kedua, iaitu peluang perniagaan yang kami nak berikan kepada tuan-tuan perempuan di luar sana, ataupun kepada sesiapa yang tuan-tuan perempuan kenal yang ingin dibantu, ingin mempertingkatkan ekonomi, kongsikan harap bantu kami, kongsikan link ni, insyaAllah kami akan bantu, insyaAllah. Okey, baik. Berkenaan dengan peluang perniagaan ni, kami nak bagi dropship. Dropship ni kami nak offer. Kenapa kami nak offer dropship ni? Pertama, dropship kami ni pendaftaran tak ada, pendaftaran percuma, kosong, tak payah bayar apa-apa. Yang kedua, tak perlukan sebarang modal, dan tak perlu simpan stok, tak perlu post barang. Semua ini kami akan buat lah, pihak kami akan buat. Dan apa yang kami akan bantu tuan-tuan dan puan di luar sana ialah sesiapa yang bakal ataupun yang jadi dropship kami ni, kita akan bantu daripada 3 aspek. Yang pertama, kita akan bantu dari segi bahan pemasaran. Bahan pemasaran tu kita akan sediakan, sama ada bentuk image ke, video ke, apa-apa yang melibatkan pemasaran produk, kami akan kongsikan. Dan juga dropship kami ni kami akan support dalam bentuk grup, yang mana kita akan invite tuan-tuan dan puan ke dalam grup kami, sama ada dalam FB group ataupun dalam WhatsApp group ataupun dalam Telegram group. Apa grup ni punya function ialah, dalam grup ni kita ada macam perkongsian. Maknanya kita akan kongsikan macam-macam lah yang boleh melibatkan sometimes motivasi, sometimes benda-benda yang membakar kita supaya kita bersemangat balik untuk kita terus menjual, atau kita terus membantu, sebenarnya bukan menjual, membantu orang lain dengan produk kita. Itu kita akan kongsikan. Dan juga yang sekali coaching disediakan lah. Coaching ni macam bentuk kita buat sesi coaching dalam bentuk Zoom, dalam bentuk bergroup. Kita kongsi, kita share apa yang kita nak share, pengalaman semua, apa yang orang buat betul, dan kita boleh apply pula, macam tu. Dan on top of that, kita akan bagi reward. Reward ni dalam bentuk sesiapa yang dalam dropship kami yang berjaya dapat target yang kita tetapkan secara bulanan ke, 3 bulan ke, 6 bulan, 9 bulan, setahun ke,
berjaya capai target yang kita nak tu, kita akan bagi reward. Kita akan bagi reward insyaAllah. Apapun sekali, semua ni tak jadi kalau tuan-tuan perempuan tak rajin dan juga tak committed. Itu penting, rajin dan committed. InsyaAllah kita bergerak sama-sama, kita bantu sesama dalam meningkatkan ekonomi. Sesiapa yang nak join ini, tak kira sesiapa saja, serumah ke, ataupun mereka yang tengah tunggu kerja ke, ataupun student lagi ke, ataupun yang dah pencen ke, yang nak saja nak berniaga kan, mana tahu tambah lagi pendapatan pencen tu, naik, boleh buat macam-macam dengan duit yang ada kan, nak pergi umrah ke, nak bantu orang ke, nak berzakat ke, tak ada masalah. Yang penting sesiapa yang berminat, PM kami, DM kami, sertakan nama, alamat, sertakan nama, email dan nombor handphone. InsyaAllah kami akan kontak, kami akan hubungi. InsyaAllah. Dan itu yang kedua, segmen kedua. Yang ketiga saya nak kongsikan ialah kenapa produk Ajwa ni macam ni ya. Saya nak kongsikan kat sini berkenaan dengan kurma Ajwa je. Kalau nak tahu sebenarnya sikit sebab minum Ajwa ni, asal usul kurma Ajwa ni, dia sebenarnya nama dia is kurma Ajwa Alia. Ni ramai yang tak tahu Ajwa Alia. Sebelum tu kurma Ajwa ni dia sinonim lah dengan kita semua apabila ada hadis ada hadis yang khusus menyebut pasal kurma ni, iaitu kurma Ajwa Alia. Tak ada kurma-kurma lain macam kurma rotab ke apa-apa benda, tak ada. Menjol ke, tak ada hadis. Yang ada hadis ialah kurma Ajwa saja, kurma Ajwa Alia. Yang mana ada hadis pula, hadis sahih, yang mana secara general dia kurma ni dia menawarkan racun, maknanya dia meneutralkan racun tu lah, dan juga menangkalkan sihir, menepis sihir itu dengan izin Allah, dengan asbab doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Jadi doa Nabi, para Nabi mustajab, apatah lagi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Okey, baik. Setengah orang kata racun ya. Dia macam ni, sihir tu sudah tahu sihir. Racun ni kira racun yang boleh mendatangkan racun dalam diri kita lah. Bukan racun benda mati tu. Ini racun yang ada kajian berarti racun yang boleh merosakkan diri kita, ataupun kita panggil penyakit-penyakit yang boleh mendatangkan diri kita lah. Contoh macam kita makan macam-macam. Dah lah COVID-19 ni duduk rumah je kan, tak nak ke dapur. Jadi macam-macam yang kita makan. Bayangkanlah, dan kita makan tu bukan semuanya natural, bukannya organik kan. Ada bahan-bahan kemikal yang dicampur. Jadi bila kemikal-kemikal ni campur dalam badan, daripada tak kuat kita makan, dia lalu dia kumpul jadi kuat. Itu dia merosakkan sebab. Jadi Ajwa ni dia macam menetralkan racun-racun tu lah. Dia memberi kekuatan diri itulah. Dia protect kita punya melalui antibody kita tu. Dan juga dia cakap pasal Ajwa ni, dia ada hadis mengatakan kena makan 7 biji 7 biji. Nabi amalkan 7 biji sekali waktu pagi, dan dia membantu kita daripada racun dan sihir pada hari itu. Nabi pun sebenarnya makan Ajwa. Ini kira macam sunnah kalau kita buat pun. Kalau Nabi buat, para sahabat pun buat, dan para tabi'in pun buat. Jadi kita kena amalkan sebenarnya. Jangan kita ambil mudah lah. Benda-benda yang Nabi buat ni memang datangnya daripada Allah, dan dah tentu benda tu baik. Tak payah cerita banyak. Kita fikir logik kat situ saja. Belum lagi kita kaitkan dengan hadis, belum kita kaitkan dalam Al-Quran. Okay, baik. Itu saja sikit sebanyak saya nak kongsikan pasal kurma Ajwa Alia ni. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi cerita lagi mengenai Ajwa Alia ni untuk perkongsian kita bersama-sama. Nantikan dalam topik-topik episod saya yang akan datang, insyaAllah. Dan saya rasa sekadar itu saja yang nak saya kongsikan pagi ni. InsyaAllah esok saya akan kongsikan dengan topik-topik yang lebih menarik. Jangan lupa tag kawan-kawan tu, invite mereka untuk kita dengar sama-sama. Kita membantulah dalam hal ini, dalam hal ilmu ni. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat pahala, dan pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik. Kepada tuan-tuan puan-puan yang baru saja mengikuti saya dah kongsikan tadi beberapa buah cerita menarik lah, story menarik yang bukan pasal perniagaan tapi berkenaan dengan
cerita inspirasi, cerita motivasi daripada seorang biasa menjadi luar biasa. Dan juga kepada yang telah mengikuti AB Live ni daripada awal hingga akhir secara komited dan konsisten, saya ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan komited tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Sebelum tu saya ingin memberi pesanan peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan di luar sana, iaitu bila berkaitan dengan COVID ni, jangan lupa marilah kita bersama-sama kita memutuskan rantai COVID ni, COVID-19 ni. Kita menjaga kesihatan diri kita, kesihatan keluarga kita, jiran tetangga kita dan orang keliling kita, komuniti kita. Mudah-mudahan kita dapat memutuskan COVID ni dengan kita patuhilah SOP yang telah ditetapkan, macam pakai double face mask, lakukan penjarakan sosial tu, kemudian sentiasa sanitas badan, dan jangan lupa bila nak ke satu tempat tu, jangan lupa gunakan MySejahtera apps tu. Baik. Dan jangan lupa juga kita bertawakal, kita berdoa dan juga kita berusaha. Mudah-mudahan Allah bantu kita, kuatkan iman kita supaya kita dapat menempuh dugaan ni, cobaan ni dan dugaan ni bersama-sama, musibah ni bersama-sama. Dan kepada Allah lah kita berserah. Dan saya akhiri AB Live saya pagi ni dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya hari dengan FB Live saya dengan moto kami, moto perniagaan kami, iaitu sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Stay safe, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام